Assalamualaikum, nama saya Sharifah Khilafah Hana binti Said Ali. Saya akan menerangkan tentang tajuk pengenalan mengenai feminisme. Feminisme ialah berasal dari kata feminin dalam bahasa Perancis. Ia adalah kata sifat yang berarti kewanitaan atau menunjukkan sifat perempuan. Feminisme merupakan aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan, gerakan dan ideologi yang bertujuan untuk mencapai tingkat gender yang benar pada hak asasi manusia. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik dan ideologi yang memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak wanita dalam menetapkan kesetaraan pada aspek politik, ekonomi, peribadi dan sosial dari dua jenis jantina. Gerakan feminis telah dan terus memperjuangkan hak-hak wanita, termasuk dalam hak untuk memilih, memegang jawatan dalam politik, bekerja, mendapatkan upah yang adil, serta menghilangkan ketidakadilan mengupah mengikut jantina, dan juga mendapatkan pendidikan dalam masuk kontrak, memiliki hak yang sama dalam pernikahan dan untuk memiliki cuti kehamilan. Feminis berupaya melindungi wanita dari tindak kekerasan, integrasi sosial untuk melindungi perempuan dari pemerkosaan, gangguan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan dalam berpakaian dan aktiviti fizikal yang dapat diterima sering menjadi bahagian dari gerakan feminis. Antara objektif yang menekankan dalam topik ini ialah terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah untuk mempelajari dan mendalami perubahan isu feminis. Yang kedua, menyelidik dan mendalami kesan terhadap masyarakat ke atas kebudayaan masyarakat Islam Melayu. Dan yang terakhir, menyelami dan menekuni hasil sumbangan ilmu para sarjana dan cendekiawan Islam dalam penerimaan isu ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Anisa Alia binti Zana Abidin. Saya akan membentangkan tentang sejarah dan latar belakang dan juga isu semasa dalam dokumentari penyebaran ideologi feminisme dan cabarannya terhadap masyarakat. Isu gender telah menjadi satu perjuangan yang dilaksanakan oleh golongan feminis bagi menuntut hak keadilan dan hak kesamarataan. Masalah keserataan gender ini dapat dilihat dengan jelas bahawa terdapat bias di antara kedudukan lelaki dan wanita dalam masyarakat. Kedudukan wanita pada zaman jahiliah dipandang hina dan dianggap bahawa mereka membawa nasib yang malang. Selepas kedatangan Islam, situasi ini berubah apabila Islam mengangkat martabat kaum wanita seperti mana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Sejarah awal gerakan feminisme dapat dikenal pasti pada sekitar abad ke-18 dan ke-19 Masihi di Eropah. Keadaan ini telah mendesak golongan wanita masyarakat kuno untuk bangkit menegakkan hak mereka agar mendapat layanan yang sama seperti golongan lelaki. Gelombang pertama dapat dilihat pada abad ke-18 dan 19 Masihi, manakala gelombang kedua muncul pada tahun 1960-an. Gerakan feminisme pada tahun 1960-an telah diketengahkan di Amerika Syarikat dalam pelbagai pendekatan baharu. Di kalangan masyarakat kuno pada zaman dahulu, golongan wanita tidak mendapat hak kemerdekaan dan kedudukan dalam segala hak menuntut undang-undang mereka. Pada kurun ke-20 juga terdapat pihak yang menafikan hak wanita seperti mana wanita yang berkahwin tidak boleh memiliki harta secara sendirian, wanita tidak boleh mengundi pilihan raya dan wanita tidak boleh masuk dalam bidang perkhidmatan awam. Walaupun gerakan feminisme ini telah lama diperjuangkan, masih terdapat isu ketidaksamarataan gender pada masa kini. Salah satu isu yang sering dibincangkan adalah berkenaan hak wanita selepas perceraian. Allah SWT telah menyatakan mengenai hak-hak wanita selepas diceraikan suami di mana suami memikul tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak bukan sahaja semasa hidup bersama tetapi juga selepas bercerai dengan isteri. Seseorang wanita yang telah diceraikan boleh membuat beberapa tuntutan atas bekas suaminya seperti tuntutan muta'ah, tuntutan nafkah iddah, tuntutan hadanah, tuntutan nafkah anak, tuntutan harta sepercarian dan tuntutan tunggakan hutang. Hal ini kelihatan senang kerana mereka boleh membuat tuntutan di mahkamah syariah. Walau bagaimanapun, proses tuntutan ini amat sulit dan memakan masa apabila pihak lelaki atau bekas suami tidak mahu memberi kerjasama. Malah terdapat segelintir pihak yang menuding jari ke arah isteri atas sebab-sebab yang tidak relevan.
Oleh itu, terjadilah banyak kes-kes mahkamah yang serupa dan justru menghalang golongan wanita untuk menuntut hak mereka. Selain itu, hak dan keselamatan wanita juga terjejas akibat golongan LGBT yang semakin berleluasa. Mereka sibuk memperjuangkan hak mereka untuk mendapat layanan sama rata seperti orang lain, walhal mereka lah yang telah melanggar hak-hak orang lain, terutamanya wanita. Sebagai contoh, lelaki yang menjadi wanita transgender akan menggunakan tandas wanita di tempat awam. Hal ini akan menjejaskan keselamatan wanita dan mendorong kepada jenayah yang lebih serius. Isu keselamatan wanita harus lebih diketengahkan dan diperjuangkan. Terdapat banyak isu mengenai gangguan seksual terhadap wanita di tempat awam, terutamanya pengangkutan awam seperti bas, kereta api, teksi ataupun grab car. Gangguan jenayah seksual juga semakin berleluasa di media sosial dan telah mengakibatkan ramai wanita yang memperoleh trauma dari jenayah tersebut. Hal ini sering terjadi kerana stigma masyarakat bahawa lelaki lebih berkuasa berbanding wanita. Assalamualaikum, nama saya Kainisha dan saya akan membentangkan berkenaan fakta dan perbincangan dokumentari penyebaran ideologi feminisme dan cabaran terhadap masyarakat. Hal yang dituntut oleh golongan feminisme ini bercanggah dengan Al-Quran sehingga menimbulkan kecelaruan dalam masyarakat. Malah di Malaysia, wanita Islam telah memperoleh kedudukan sosial yang tinggi. Pada pandangan barat, martabat wanita tidak setaraf kedudukannya dengan lelaki dan agama Islam memberi keadilan kepada golongan wanita dan kehidupan masyarakat keseluruhannya. Hal ini memberi peringatan dan keadilan kepada semua umat Islam dan agar melindungi hak kaum perempuan daripada didiskriminasi dan teraniaya oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Kaum feminis berpandangan bahawa segala bentuk kekangan undang-undang dan budaya terhadap wanita hendaklah dihapuskan bagi mencapai persamaan. Golongan feminisme barat membawa agenda perjuangan hak kesamarataan. Hal ini bertujuan membebaskan kaum wanita daripada ditindas dan memberi kekeliruan kepada masyarakat dalam mempertikaikan undang-undang Islam. Negara kita Malaysia tidak terkecuali dalam penyebaran Islam, liberal dan feminisme. Kerajaan Malaysia amat mengambil berat mengenai soal dan masalah agama. Oleh itu, umat Islam hendaklah merujuk Al-Quran sebagai jalan penyelesaian dan bukannya merujuk kepada ideologi pemikiran feminisme barat yang hanya berlandaskan kepada akal dan persekitaran masyarakat yang wujud. Assalamualaikum, saya Nuruliana Yusnan dan nombor matrik 2023184941. Jadi saya akan teruskan pembentangan ini dengan penerangan hadis dan Al-Quran dalam konteks fakta dan perbincangan. Okey, kita boleh lihat di sini pada masa kini isu ataupun ideologi feminisme ini adalah semakin berluasa dan juga telah dinormalisasikan oleh masyarakat di Malaysia, terutamanya golongan muda yang beragama Islam. Jadi dekat sini mereka menekankan tentang equality di mana hak lelaki dan wanita haruslah sekata ataupun sama rata. Okey, antara perkara yang ditekankan adalah poligami di mana lelaki boleh berkahwin lebih daripada satu isteri pada satu-satu masa. Kenapa tidak wanita? Di sini Al-Quran dan juga research telah menunjukkan bahawasanya jika perempuan berkahwin dengan suami lebih daripada satu pada satu-satu masa, ia akan mengundang kekeliruan dalam konteks keturunan dan juga ia akan mendatangkan penyakit yang memudaratkan diri, juga boleh membawa maut. Seterusnya, kesan feminisme terhadap masyarakat. Di sini kita boleh lihat pandangan masyarakat yang bukan Islam terhadap Islam pada masa kini agak rendah ataupun mereka telah memandang serong terhadap agama Islam kerana sesetengah daripada mereka ada yang cuba memahami, membaca dan mendalami konsep ataupun ilmu Islam di mana mereka melihat dengan apa yang mereka baca serta keadaan semasa iaitu golongan muda yang beragama Islam pada masa ini adalah bercanggah. Sebagai contoh, mereka membaca bahawasanya tidak dibenarkan oleh kaum wanita dan juga lelaki yang beragama Islam untuk bersentuhan. Tapi pada segi amnya, mereka melihat bahawasanya lelaki dan perempuan yang beragama Islam bersentuhan, berpegangan tangan di khalayak ramai. Okey, seterusnya kesan feminisme ini boleh menimbulkan banyak ideologi yang kurang berfaedah. Sebagai contoh, wanita boleh berkahwin dengan
lebih daripada satu suami pada satu-satu masa. Seterusnya, ia juga boleh mengundang idea bahawasanya lelaki boleh mengharapkan nafkah daripada seorang isteri. Kini, kes-kes seperti isteri keluar bekerja dan suami menjadi seluruh rumah di rumah telah meningkat. Di mana di sini kita boleh lihat bahawasanya si suami tersebut hanya menunggu ataupun hanya mengharapkan nafkah daripada si isteri. Seterusnya, ideologi yang buruk yang timbul akibat daripada ideologi feminisme ini adalah wanita boleh mengimamkan kaum lelaki. Di sini kita boleh lihat ada satu isu yang tular di mana wanita mengimamkan lelaki di dalam sebuah masjid, ataupun ada juga wanita yang sama softnya dengan kaum lelaki. Okey, seterusnya ideologi feminisme ini akan membawa kepada perubahan kepada seseorang, terutamanya wanita, di mana mereka merubah karakter dan juga pakaian mereka kepada ke arah kaum lelaki. Di sini, ia akan meningkatkan kadar golongan LGBT yang semakin berleluasa di negara kita. Ia juga akan memberi pengaruh buruk kepada umat Islam, terutamanya golongan muda. Mereka akan menjadi keliru dengan apa yang baik serta apa yang buruk. Hai, nama saya Nur Alia Zulaika binti Abdul Basir dan student ID saya 2023 305753. Baik, di sini saya akan teruskan dengan cabaran ideologi feminisme terhadap masyarakat. Alright, poin yang pertama, keadilan iaitu justice sebagai kesamaan iaitu equality. Mereka yang membawa ideologi feminisme ini percaya bahawa tidak mungkin adanya keadilan tanpa kesamarataan ataupun kesamaan. Mereka percaya bahawa setiap perkara perlulah diterjemahkan dalam bentuk yang sama antara lelaki dan perempuan. Ini adalah kerana mereka hanya memegang kepada dua potongan ayat Al-Quran ini sahaja, iaitu yang pertama daripada surah An-Nahl ayat 90 yang membawa maksud, sesungguhnya Allah menyuruh untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Manakala ayat yang kedua daripada surah An-Nisa ayat 58 yang membawa mafhum, dan apabila kamu menjalankan hukuman di antara manusia, kamu perlu menghukum dengan adil. Di sini kita dapat simpulkan bahawa mereka hanya ambil sebahagian daripada ayat Al-Quran untuk menyesuaikan dengan satu situasi mereka bagi menyelamatkan diri mereka dan juga memberikan kelebihan kepada mereka. Sedangkan seperti apa yang kita belajar, seperti apa yang kita semua tahu, di sebalik setiap dalil ayat Al-Quran itu ada kesenambungannya, sama ada daripada ayat Al-Quran itu sendiri ataupun daripada hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi golongan feminisme ini cuba untuk memperdayakan kita dengan tiap-tiap kali apabila kita ingin berhujah dengan mereka, mereka akan keluarkan dua ayat ini. Poin yang kedua adalah feminisme dan liberalisme adalah agenda terancang musuh bagi merosakkan jati diri dan identiti wanita muslimah. Okey, 2023 pada zaman teknologi ini tak asing lagi tentang terms feminism dan juga liberalism. Apabila kita bercakap tentang liberalism, pasti akan keluar tentang feminism. Apabila kita bersembang tentang feminism, pasti akan keluar tentang liberalism. Ini adalah kerana feminism ini bermula daripada satu golongan yang kecil yang sebenarnya ingin mempertahankan hak wanita, kerana pada zaman dahulu wanita sering ditindas. Mereka tiada kuasa untuk bersuara. Namun daripada golongan yang kecil ini, mereka berubah menjadi golongan yang besar yang fanatik, di mana mereka terlalu taksub untuk mempertahankan hak wanita. Namun tanpa mereka sedari, ketika mereka mempertahankan hak-hak wanita ini, mereka telah melanggar hukum syariat, mereka telah melanggar perintah Allah SWT, mereka telah melanggar undang-undang negara, undang-undang manusia. Dalam mereka mempertahankan hak wanita ini, mereka sebenarnya telah melanggar banyak hak-hak asasi kemanusiaan. Mereka telah menindas banyak kaum demi mempertahankan hak wanita. Inilah yang dikatakan sebagai liberalism, kerana mereka hanya berfikir hanya berdasarkan akal fikiran untuk kesenangan dan kelebihan buat kaum mereka. Disebabkan itulah kita mention bahawa ini adalah agenda untuk merosakkan jati diri dan identiti wanita muslimah, kerana
disebabkan terlalu fanatik untuk mempertahankan hak wanita, mereka lupa bahawa sebenarnya dalam Islam kita ada batas. Wanita itu perlu tahu apa itu malu. Okey, baik. Yang seterusnya, implikasi terhadap autoriti Islam. Baik, apabila kita bersembang tentang autoriti Islam, sekarang ni banyak dah kita tengok di media sosial, orang mempersoalkan, orang mempertikaikan di manakah fatwa-fatwa, di manakah majlis agama Islam yang kita boleh rujuk di Malaysia ini. Hal ini kerana kita boleh kaitkan dengan isu sajat, di mana kita semua tahu dia seorang lelaki tapi boleh menunaikan umrah sebagai seorang perempuan. Disebabkan itulah kita LGBTQ, feminism dan liberalism ini semua adalah berkait rapat. Apabila sesuatu isu seperti ini berlaku, orang ramai mula goyah dan tak yakin dengan institusi fatwa Malaysia sebab mereka semua sudah ada stigma, sudah ada mindset di mana institusi ini lemah dan mudah untuk diubah, mudah untuk dilanggar. Sebab itu kesan ini sangat buruk terhadap autoriti Islam di Malaysia. Okey, cara mengatasi ideologi feminisme. Okey, yang pertama, memperkukuhkan jati diri sebagai wanita muslimah. Okey, bagaimana kita ingin memperkukuhkan jati diri kita sebagai wanita muslimah? Baik, semua muslim tahu bahawa solat itu tiang agama. Tanpa agama itu robohlah sebuah bangunan itu, sebuah rumah itu. Jadi, if we fix our solat, we can fix our life. Alright. Dan tadi juga macam mana saya mention, feminism akan bergerak seiring dengan liberalism. Apabila kita nak buat something yang kita hanya berdasarkan akal fikiran kita semata-mata, even though kita rasa itu logik and betul, kembalilah balik kepada ayat Al-Quran dan hadis sebagai rujukan. Kerana dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, bahawa sesungguhnya Al-Quran ini adalah tiada keraguan padanya dan ia menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Okay, so Nabi Muhammad SAW juga ada bersabda bahawa aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini hadis daripada riwayat Imam Malik. Jadi tidak kiralah apa benda yang kita ingin buat dalam kehidupan, keputusan, belajar ataupun sebagainya, kembalilah balik kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pihak berkuasa perlu menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih tegas dan adil. Okey, di mana pada zaman ni kita banyak dengar tentang rasuah, tentang pintu belakang dan sebagainya. Dalam agama kita perlu menolak semua itu kerana kita tahu ianya adalah dosa yang besar. Jadi pihak-pihak yang berkuasa, pihak-pihak yang berautoriti perlulah jadi lebih cakna, lebih firm, lebih tegas terhadap orang-orang yang telah merosakkan imej agama Islam. Sedangkan pergerakan mereka ini tiada berdasarkan akal mereka semata-mata, namun disebabkan mereka memetik sedikit dan sedikit daripada hadis, daripada ayat Al-Quran. Disebabkan itulah ini semua tercalik, terkesan kepada imej agama Islam. Jadi disebabkan itulah pihak-pihak yang berkuasa perlulah lebih cakna, lebih tegas dalam menghukum dan juga mempertekankan tentang isu-isu feminisme, liberalism, LGBTQ dan sebagainya. Kesimpulannya, penyebaran fahaman feminisme di Malaysia telah membawa perubahan ketara kepada landscape sosial negara. Walaupun ia telah membawa peningkatan kesedaran tentang hak-hak wanita dan kesaksamaan jantina, ia juga telah menimbulkan cabaran besar kepada nilai tradisional dan norma sosial masyarakat Malaysia. Feminisme telah mencabar budaya patriarki di Malaysia dan ini telah membawa kepada permakasaan wanita yang kini lebih lantang mengenai hak mereka dan menuntut layanan yang sama rata dalam semua aspek kehidupan. Namun, unsur konservatif dalam masyarakat masih berpegang kepada kepercayaan tradisional dan melihat gerakan feminis sebagai ancaman kepada fabrik sosial dan nilai moral negara. Di sebalik cabaran yang dihadapi oleh gerakan feminis adalah penting bagi Malaysia untuk menerima kesaksamaan jantina dan memastikan hak wanita dilindungi.
Ini memerlukan anjakan paradigma dalam sikap masyarakat terhadap wanita dan kesediaan untuk mencabar kepercayaan dan norma sosial yang tertanam dalam yang mengekalkan ketidaksamaan jantina. Kesimpulannya, Malaysia mesti mencari jalan untuk mengharungi cabaran yang ditimbulkan oleh penyebaran ideologi feminisme dan menghayati masyarakat yang lebih inklusif dan saksama. Ini hanya boleh dicapai melalui dialog pendidikan dan permekasaan wanita yang terbuka dan jujur. Sebagai sebuah masyarakat, kita mesti bekerjasama untuk mencipta masa depan di mana semua individu tanpa mengira jantina dilayan sama rata dan berpeluang untuk mencapai potensi penuh mereka. Sekian, terima kasih.